Ya, hai, Assalamualaikum. Nama saya Arifin Ibn Syahid. Saya dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik, nombor metrik 201090950. Baiklah, hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah misteri di mana ada seorang gadis yang bernama Jean Hilliard. Dia mengalami beku selama 6 jam dan kemudian dia boleh hidup semula. Okey, kisah ini terjadi pada seorang gadis yang bernama Jean Hilliard dan ketika itu beliau baru berusia 19 tahun. Jadi kita boleh bayangkan tak, pada usia yang sangat muda terjadi perkara macam tu, dan amat mustahil untuk seseorang itu untuk hidup kembali. Pada tanggal Disember 1980, Jean Hilliard ini telah memandu kereta untuk pulang dari rumah kawannya ke rumah orang tua mereka lah di Langby, Minnesota setelah menemui rakan-rakan diorang. Pada ketika itu, Jean memandu kereta dengan sangat-sangat berhati-hati disebabkan jalan yang sangat licin dan diselaputi dengan salji yang sangat tebal. Tidak berbau kepada Jean apabila kereta yang dipandu beliau secara tiba-tiba telah hilang kawalan kerana melalui laluan yang berais dan menyebabkan dia terbabas ke dalam parit. Akibat dari kemalangan tersebut, kereta yang dipandu Jean rosak teruk dan tidak boleh digunakan langsung. Walau bagaimanapun, keadaan Jean terselamat dan tidak mengalami kecederaan yang serius. Keadaan cuaca pada ketika itu sangat-sangatlah sejuk disebabkan salji yang tebal dan keadaan cuaca yang berangin. Suhu ketika itu adalah negatif 22 darjah Celsius. Jadi kita tak boleh bayangkan kan macam mana sejuknya negatif 22 darjah Celsius. Apa sahaja perkara boleh berlaku dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk, iaitu seperti hipotermia, di mana suhu badan kita akan turun mendadak dan boleh menyebabkan kematian. Tetapi Jean ini dia terus keluar daripada parit tersebut dan cuba untuk mencari bantuan. Setelah Jean keluar daripada parit tersebut, Jean ini telah pun berjalan kaki untuk menuju ke rumah kawannya yang dia pergi tadi tu sejauh 3 kilometer. Dan 3 kilometer ini bukanlah satu jarak yang sangat dekat dengan keadaan cuaca yang sangat-sangat sejuk dan sangat berangin. Jadi apabila hampirnya ke rumah rakannya, Jean ini telah pun jatuh dan pingsan. Ini disebabkan oleh hipotermia inilah, di mana Jean ini kekurangan air di dalam badan dan juga keletihan dan menyebabkan dia pingsan. Okay, Jean ini dia mempunyai rakan bernama Wendy, dan Wendy inilah yang temui Jean pada keesokan harinya pada pukul 7 pagi. Wendy jugalah yang tempat Jean untuk meminta bantuan. Selepas dia temui Jean ni tubuh dia dah kaku dengan keras tau. Bila kaku dengan keras ni, dia disebabkan oleh diselaputi oleh salji sebab dah berjam-jam duduk kat luar. Jadi apa yang Wendy lakukan adalah Wendy terus bawa Jean ini pergi ke hospital, walaupun dia tahu benda ini amat-amat mustahil untuk diselamatkan. Jadi setelah tibanya Wendy yang membawa Jean ini pergi ke hospital, ada seorang doktor ni yang terima Jean ni lah. Jadi nama doktor ni adalah Dr. Josh, di mana Dr. Josh ini pun pelik macam mana nak selamatkan orang yang dalam keadaan yang kaku, keras dan beku. Yalah, sebab kita tahu bahawa untuk selamatkan orang yang telah berjam-jam beku ni memang sangat-sangat mustahil lah kan. Jadi Dr. Josh ni pun pelik kan, macam mana nak dapatkan rawatan sedangkan segala jenis jarum pun tak boleh nak menembusi tubuh si Jean ni sebab dalam keadaan beku dan keras kan. Kemudian pemeriksaan juga dibuat terhadap jantung Jean. Kalau korang nak tahu, jantung Jean berdegup perlahan, iaitu sebanyak 8 degupan saja sepanjang seminit. Jadi apa yang mampu dilakukan oleh Dr. Josh adalah beliau hanya meletakkan beberapa peg hangat di sekeliling tubuh Jean dengan harapan alat itu dapat memanaskan serta meningkatkan suhu badan Jean. Lepas 6 jam mengalami detik-detik yang sangat merisaukan, Jean ini pada satu tengah hari, Jean ini telah pun bangun, sedarkan diri selepas menerima rawatan pemanasan badan. Tapi
Selang 2 jam kemudian, iaitu pada pukul 3, Jane ini dia mengalami satu kekejangan yang sangat-sangat teruk kat tubuh dia lah. Walaupun Jane ini sudah sedarkan diri, tetapi dia ni dikhawatiri boleh mengalami kerosakan otak yang sangat-sangat serius dan juga mengalami frostbite yang sangat parah sehingga boleh menyebabkan kaki dia dipotong. Namun amat bernasib baik bagi Jane kerana dia tidak mengalami sebarang komplikasi tersebut. Selepas sehari dia ni sedar kan, dia dah mula boleh gerakkan tangan tetapi bukan seluruh badan. Jadi dia ni diletakkan dalam ward ICU selama 6 hari dan dipindahkan ke ward biasa selama 49 hari. Dan Jane ni pun dia menjalani kehidupan yang normal seperti sebelum ni dengan keadaan tubuh badan yang sihat. Jadi ketika itu para doktor ni pun dia merasa kagum dan sangat pelik kerana kejadian seperti ini sangat-sangatlah jarang berlaku dalam dunia perubatan. Okey, sampai di situ saja cerita saya. Semoga anda suka dan boleh memberikan like yang banyak. Terima kasih.